Allahu 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 Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya nak bagi tahu ni, dan mungkin sahabat kita yang menonton ni ada non-muslim, sebab pagi tadi saya buat live pun ada non-muslim yang tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sayang seseorang, kita nak cuba kongsi apa yang terbaik untuk dia. Betul tak? Saya ada kawan yang marah kat saya. Jangan kata kawan, kadang-kala ahli keluarga saya pun marah kat saya. Dia kata jangan cakap pasal agama. Saya cakap kenapa tak boleh cakap pasal agama? Dia kata sudahlah, awak ada agama awak, saya ada agama saya. Awak dah masuk Islam, suka hati awak. Awak jangan kacau agama saya. Saya kata yang pertama, saya tak pernah kacau agama kamu, sebab saya tetap biarkan awak beribadah ikut cara awak suka. Saya tak kacau. Tapi awak kena tahu kenapa saya nak kongsi tentang Islam. Sebab saya yakin Islam adalah agama yang benar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada satu waktu saya kongsi dengan mak saya sendiri. Mak bapak saya masih belum Islam. Saya kongsi dengan mak saya sendiri. Saya kata, saya syukur kepada Allah, saya ada mak seperti kamu di dunia ini. Walaupun kamu belum Muslim, kamu bukan Muslim, tetapi saya syukur, saya gembira saya ada mak seperti kamu. Bukanlah hal kami kaya, tak. Hidup kami tak kaya, tuan-tuan dan puan-puan dulu. Rumah sewa 2 bilik. Bayangkan rumah sewa 2 bilik pun, kami 3 beradik tidur 1 bilik. Malam-malamnya tikus boleh lalu gigit ibu jari kami. Nak kata kaya memang tak kaya, tapi syukur. Saya bagi tahu kepada mak saya kata alhamdulillah, saya syukur saya dapat mak macam kamu. Mak saya pun kata dia pun happy. Tapi saya kata, mak, saya tak nak kamu jadi mak saya di dunia saja. Saya nak juga kamu menjadi mak saya di syurga nanti. Dan nak masuk, saya cakap dengan mak saya, cakap terus terang dengan mak saya. Saya cakap, mak, nak masuk syurga, mak, ikut agama Islam, iaitu seseorang itu mesti menganut agama Islam. Kalau disembah selain daripada Tuhan yang sebenar, saya minta maaf, mak, kalau terguris rasa, terguris perasaan, terguris hati. Tapi mak, agama lain mengikut Islam tak akan diterima oleh Tuhan yang sebenar. Sebab itu mak, saya ajak masuk Islam. Dia diam. Saya nampak dia menitiskan air mata. Tapi dia masih belum Islam. Tapi kerja tu dah buat. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan kepada jiran kita. Mereka bukan orang jahat. Ada, betul tak tuan-tuan dan puan-puan, majoriti kawan-kawan kita yang belum Muslim ni jahat ke baik? Baik. Baik. Saya selalu dengar daripada jemaah masjid dan surau, ada kata, oh saya punya jiran brother, dia walaupun bukan Islam brother, tapi bila masjid nak buat bangunan baru, nak buat tempat wuduk baru, dia derma brother. Betul. Saya pernah dengar. Tapi kebaikan mereka itu diterima tak di sisi Allah? Kenapa tak diterima? Ada tak waktu dia bagi kita RM1,000 untuk masjid kita, untuk surau kita? Ada tak kita waktu dia dah derma tu, kita bagi tahu kepada dia, terima kasih Mr. Chong atas derma RM1,000 untuk bantu kami bina masjid. Tapi Mr. Chong, saya nak bagi tahu sesuatu je. Amalan kamu derma RM1,000 itu, minta maaf walaupun terasa, tapi saya kena cakap, saya tak mau kamu di akhirat nanti kamu dakwa saya. Saya nak bagi tahu saja, kamu derma RM1,000 ini, dia akan bermanfaat untuk kami banner, untuk orang yang solat. Tapi minta maaf banyak-banyak Mr. Chong, kamu derma RM1,000 itu tak akan bagi manfaat untuk kamu di akhirat kalau kamu mati sebagai seorang bukan Muslim. Dia akan marah ke tak? Dia akan marah. Dia mungkin akan marah. Dia marah tu lagi baik daripada dia tak marah. Serius. Sebab kalau dia tak marah, kalau dia kata, tak apa, okey je. Ini orang memang tak takut masuk neraka punya. Tapi kalau dia marah, kenapa lu cakap itu macam? Saya buat baik mah. Syurga untuk orang baik. Waktu itu kita buka peluang untuk berdakwah, kita kata, betul, syurga untuk orang baik, tetapi kena orang baik yang buat benda yang betul, ikut cara yang betul, dengan sembah Tuhan yang betul, ikut cara Islam.
Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap macam tu, kita pada masa depan, kemungkinan kita akan hilang seorang penderma yang mendermakan kepada masjid. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kerana kejujuran kita nak sampaikan Islam kepada dia atas dasar kasih sayang, kita akan mengetuk kepala mereka, menjadikan mereka tak selesa, dan mereka akan berfikir, mereka akan terngiang-ngiang di telinga mereka, kenapa itu orang masjid cakap saya derma 1000 tak diterima? Kenapa? Dan kenapa? Ada 2 kisah. Seorang staf saya, hari ini dia tak datang. Dulu dia sekolah di sekolah menengah kebangsaan. Kawan-kawan Melayu dia nakal lah. Tapi dalam nakal dia dakwah. Kawan Melayu dia kata, Waikid, lu bukan Islam lu buat baik macam mana pun lu masuk neraka. Hikmah tak? Itu cara budak lah kan. Jadi dia punya bengang, dia kata, "Ui, lu apa pasal cakap saya masuk neraka? Lu ingat lu Melayu baik ke? Lu lagi teruk daripada saya. Apa lu ingat lu saja betul ke?" Tak ada. Kalau lu bukan Islam, lu memang masuk neraka. Dia punya bengang tu sampai tak nak bercakap dengan kawan dia. Tetapi kerana apa yang kawan dia cakap, hati dia panas. Malam-malam tu tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab pasal ini macam yang kawan pun ada. Cakap saya masuk neraka, cakap saya punya agama tak betul. Apa ingat Islam betul ke? Tapi kerana dia marah, kerana dia begitu, dia pergi kaji tentang Islam. Apa pasal diorang cakap itu macam? Dan kerana apa yang kawan dia cakap, dia kaji tentang Islam, dan alhamdulillah hari ini dia Muslim. Sebab perkataan yang menjadikan dia tak selesa. Itu pertama. Yang kedua, ada seorang lelaki India, satu hari, ini cerita betul tak? Bukan cerita reka-rekaan. Suatu hari, dia tonton rancangan TV. Lalu, tiba-tiba ada seorang ustaz tu kata, apa jua amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Muslim, mereka yang kafir, mereka ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat masuk syurga. Maka lelaki India yang beragama Hindu itu, dia cerita balik muka dia merah padam, dia hampir nak tumbuk ustaz dalam TV tu. Ini dia cerita sendiri, saya macam tumbuk itu ustaz tu. Saya pegang itu TV seolah-olah ustaz itu boleh dengar saya cakap, "Ui, lu gila ke? Apa lu ingat lu orang saja boleh masuk syurga ke? Saya baik tau." Malam itu dia tidur dalam keadaan tak selesa, marah. Tapi kerana dia marah, dia masih marah selama beberapa hari. Marah punya marah, dia pergi tanya kawan dia, kemudian dia kaji tentang Islam. Dan alhamdulillah, dulu dia orang kuat kuil. Hari ini dia orang kuat Perkim Kebangsaan. Dan hari ini dia adalah pengerusi Perkim Selangor. Tidak lain tidak bukan Ustaz Fitri Abdullah. Tapi tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau ustaz dia berceramah kat TV, dia cakap dan dia ambil hati saja. Dia kata, tuan-tuan dan puan, kita semua agama ni baik saja, sama je. Tak boleh. Kita sebagai Muslim tak boleh cakap macam tu. Bila kita cakap benda yang betul, orang terasa tak? Terasa. Tapi tuan-tuan dan puan, kita nak dia terasa sebab untuk kebaikan dia, bukan nak jahanamkan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kesimpulan saya, hidayah tu ada 2. Kita jangan masuk campur urusan Allah dalam bab hidayah tu taufik. Itu Allah yang punya. Kita sebagai Muslim, sebagai manusia, kita buat yang terbaik untuk hidayah tu irsyad. Tunjuk jalan, cakap, esoklah buat dekat kawan, Acong, mutu, sekejap mau cerita sikit saja, 5 minit. Lepas tu you mau marah saya, mau tampar saya okey saja. Tapi bagi saya cerita. Saya tak cerita, saya rasa banyak bersalah. Tolong, 5 minit saja, 5 minit. Biar kat situ tuan-tuan dan puan, cakap. Lepas kita dah cakap, tunaikan. Dan saya selalu pesan pada diri saya dan sahabat-sahabat semua, we do our best and let Allah do the rest. We do our best.
Buat apa yang kita mampu sebagai manusia, jangan masuk urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi siapa terpulang. Kadang-kadang tanpa kita pun Allah boleh bagi hidayah kepada orang. Dan tuan-tuan dan puan, bila mana kita berdakwah, jangan ingat Allah perlukan kita. Jangan ingat dakwah tak jalan tanpa kita. Jikalau kita fikir begitu, kita adalah antara manusia yang kurang cerdik.